Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita panjatkan syukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam siri yang terakhir, petikan bacaan daripada kitab Al-Hubbul Mutabadal. Ana namakan petikan sebab kita tak baca semua kitab ini. Kita pilih-pilih yang sesuai dengan masa dan juga dengan keadaan. Mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada kita di dalam pengembaraan kita, penerokaan ilmu untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita dalam siri yang ke-10 ini, 5 hadzal hub min at-tarafain. Bagaimana timbulnya cinta di antara dua pihak. Maka di sini akan timbul beberapa tanda yang zahir, sebab-sebab yang zahir dan sebab yang tersembunyi. Sembunyi pun dapat dikesan. Cuma kata orang yang tersirat daripada cinta di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mudah-mudahan kita dapat, perbincangan yang ringkas ini dapat merungkaikan tanda-tanda cinta al-hubbu al-mutabadal min at-tarafain. Cinta berbalas di antara dua kumpulan. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua para sahabat di kalangan Ansar khususnya dan Muhajirin secara umumnya, dan juga makhluk-makhluk lain yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas saya dah bincang tentang cinta Nabi kepada Madinah dengan beberapa kelebihan yang telah diberikan dan juga beberapa peringatan kepada masyarakat supaya tidak membenci Madinah, tidak meninggalkan Madinah kerana benci, tapi kita tinggal Madinah kerana bukan tempat kita tinggal. Baiklah para jemaah sekalian, para sahabat radhiyallahu anhum telah menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tolak bandingnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menunjukkan kecintaannya kepada Madinah dengan doa-doanya, dengan caranya, dan Allah sendiri pilih Nabi kita berada di Madinah, perjuangannya lebar luas berpusat di Madinah, dan Allah pilih bumi Madinah yang terkandung dalamnya jasad yang mulia sampai kepada hari dibangkitkan. Maka ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah, dari bumi Madinah ke mahsyar dan ke syurga. Baiklah para jemaah sekalian, mahabbatul Madinah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Madinah, warganya, penduduknya dan benda-bendanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat kesan daripada dua tanda, dua dimensi. Dia panggil zahiriyun wa makhfi. Yang pertama yang zahir, yang kedua yang tersirat ataupun yang tersembunyi. Kita ambil yang pertama dulu. Kenapa mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab yang pertama, al-amru bi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah Azza wa Jalla supaya para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia sendiri, daripada ibu bapanya, anak-anaknya, cucu-cicitnya, keluarganya dan semua orang, wan nasi ajma'in. Allahu akbar. Dengan dunia, dengan harta bendanya, semua kita kena letak
kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala-galanya. Sebagaimana perintah Allah dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Allah Ta'ala sebut ayat-ayat ini sampai kepada ayat ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Mana ayat ini mengatakan bahawa kalaulah keluarga kamu, harta benda kamu lebih kamu sayangi daripada Allah dengan Rasul, kan? Daripada berjihad pada jalan Allah, fatarabbasu, tunggulah hukuman Allah Ta'ala. Mana ayat ini telah memberi arahan, maka orang yang beriman, warga yang berada di Madinah, di kalangan ansarnya, muhajirinya, semuanya akur. Sebagaimana yang telah dizahirkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila Umar mengatakan semua perkara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih saya sayangi kecuali diri saya, maka Nabi membetulkan persepsi Sayyidina Umar dan Umar betul balik. Maka Nabi mengatakan al-ana ya Umar, sekarang baru betul perjalanan kamu. Itu yang pertama. Sebab yang kedua, al-amru minallahi ta'ala bitawqirihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan umat Islam supaya menghormati, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan darjat yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kedudukan yang Allah anugerahkan, dengan cara-cara yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam surah Al-Fath ayat yang ke-8 dan yang ke-9, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Mana Allah Ta'ala hantar Nabi sebagai saksi, pemberi khabar gembira dan pemberi amaran, litu'minu billahi wa rasulihi, supaya kita beriman kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa tu'azziruhu. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ay tu'azzimuhu tujilluhu, maknanya kita kena mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka dan juga kita kena menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata di Al-Halimi rahimahullah ta'ala, hadhihi manzilatun fawqal mahabbah. Kedudukan ini menghormati, memuliakan lebih daripada mahabbah, lebih daripada sekadar cinta saja. Sebab mungkin cinta tapi tidak dibesarkan. Namun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi sempadan, batasan. Sebagian dalam hadis, la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam, jangan lebih-lebih memuja aku sebagaimana Nasara memuja Isa bin Maryam sampai mereka jadi Tuhan. Maka kita mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammadun abduhu wa rasuluhu, hamba Allah Ta'ala dan pesuruh Allah. Jangan lebih daripada itu. Jangan lebih-lebih. Jadi kalau tidak, kita jadi ghulu, melanggar batasan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan yang berbahaya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada semua manusia supaya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tak boleh ikut kecuali orang yang dimuliakan. Kalau Nabi tidak mulia, kenapa kita diminta oleh Allah Ta'ala supaya kita ikut? Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kalaulah, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu betul-betul menyayangi, mencintai Allah Azza wa Jalla, fattabi'uni, ikut aku. Maka di sinilah para ulama, khasnya seorang ulama salafus salih Al-Fudail ibn Iyad contohnya, ketika menafsirkan tentang
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang baik amalannya. Kata Al-Fudail, amalan yang baik itu apabila dilakukan dengan ikhlas. Syarat yang kedua, apabila dilakukan mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang sangat penting dalam hidup kita ini, ikhlas dan mutaba'atun Nabi. Ataupun dalam kitab disebut ittiba'un Nabi, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mesti ikut. Maka kata di para ulama, ittiba' yaqtadil mahabbah. Bila kita ikut, bermakna kita sayang. Ada ulama mengatakan berbeza dengan ta'ah. Ta'ah tak semestinya sayang. Macam rakyat hari ini taat kepada kerajaan dengan SOP PKP ni. Nah, tak boleh berjalan, tapi tak boleh betul kita sayang. Itu lebih. Tapi kalau kata ittiba', maknanya kita ikut dengan perasaan mahabbah, cinta dan kasih, itulah yang sebenarnya. Maka para jemaah, kita tanda kewajipan yang ketiga ini menunjukkan kewajipan kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi salah satu daripada dua syarat qabulul amal. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikut dengan kasih sayang, bukan semata-mata taat kerana arahan. Ni ada setengah orang ni, kita yang menurut perintah. Belum tentu kita beriman dengan perintah itu kan. Itu tidak mahu. Dalam kita beragama, kita tidak boleh buat saya yang menurut perintah sajalah. Saya yang menurut perintah dengan penuh perasaan ikhlas, dengan penuh perasaan cinta kepada perintah. Kerana apa? Kerana itulah tandanya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin cinta tanpa bukti. Kata di para ulama, tak mungkin cinta tanpa bukti. Yang keempat, kenapa cinta ini berbalas? Sebab Allah SWT sendiri yang telah memberi arahan kepada semua hamba-hambanya mesti meletakkan kehendak hawa nafsu di belakang arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi suruh, walaupun nafsu kita tak suka, kita kena suka. Kata orang, suka atau tak suka, kena suka. Sayang atau tak sayang, kena sayang. Jadi kalau kita kata nafsu aku tak seronok lah dengan cara ini, kita kata lah, kita mesti kena seronok. Sebab apa? Sebab ia adalah perintah Nabi sallallahu, perintah Allah Azza wa Jalla, mengutamakan arahan Nabi daripada kehendak nafsu. Kita ni kalau nak ikut kehendak nafsu, banyak benda yang kita tak buat. Sebab itu Allah SWT tidak memberi kuasa kepada kita memilih-milih. Benda-benda yang kita nak buat, boleh pilih. Yang kita nak kata lah, tak boleh kita pilih sewenang-wenangnya. Kita kena ikut apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali dalam perkara ada pilihan. Ada pilihan, maka di situ kita pilihlah yang mana senang bagi kita, insya-Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diberi pilihan, maka Nabi pilih yang ringan sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keempat, kita letakkan kehendak nafsu kita di belakang arahan Allah dan juga di belakang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tanda yang kelima, laqad imtanallahu ta'ala ala jami'il khalqi. Allah Subhanahu wa taala telah beri ungkit kepada kita dengan dua perkara minnah, anugerah, nikmat yang besar Allah Taala beri kepada kita. Nikmat Allah Taala tu sangat banyak. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, tak akan terhitung. Tidak akan terlaksana. Tak boleh kita nak hitung. Nikmat mata, telinga pun kita sudah tak boleh nak hitung. Maka di antara nikmat yang besar yang Allah Taala anugerahkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu an hadakum lil iman. Maka melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diberi anugerah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, tanpa Nabi macam mana kita nak tahu? Tanpa bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk hidayatul irsyad, nascaya kita tidak kenal Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama.
Nikmat yang kedua, Allah SWT datangkan Nabi untuk membersihkan jiwa kita. Yu'allimuhumul kitaba izma'a safi rasulullah min yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Kerja Nabi mengajar, mendidik jiwa kita dan membaca ayat-ayat Allah Ta'ala dan hikmah. Hikmah itu kata di para ulama iaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua sebab Allah Ta'ala bawa melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pertama iman, sebab yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik jiwa manusia. Kalau kita kata tak ada pendidikan, kalau setakat kita tahu sajalah, kita kena kata ada didikannya, tarbiyahnya, tarbiyah ruhiyah, tarbiyah, semua ada tarbiyah. Tarbiyah pendidikan jiwa ada, tarbiyah dari sudut keluarga, tarbiyah dari sudut ekonomi, peperangan, semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat. Para jemaah sekalian, ambil peluang kita belajar ni, kita berselawat. Setiap kali sebut nama Nabi, selawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selawat. Maka bila Allah SWT hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang Madinah terus menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali beberapa orang yang tertutup. Siapa dia? Puak-puak Yahudi yang tak mau terima. Kumpulan-kumpulan munafikin yang sakit hati kepada Islam. Orang ni je yang tidak mau. Baik. Yang keenam, kumpulan Al-Ansar radhiyallahu anhu, yuqalu sebelum Islam dipanggil Banu Qailah. Banu Qailah asalnya. Bila Nabi berpindah ke Madinah, mereka sudah bertukar status kepada Al-Ansar. Sebut baik-baik, Al-Ansar. Pasal itulah saya baca dalam kitab Hikayat Fiqhiyah, ada cerita nakal kat sini. Penceramah itu salah baca kitab. Orang kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah disambut oleh Ansar. Dia pergi salah dengar, dia kata dia disambut oleh puak-puak Nasara. Syekhnya kata, ya salam, malah khutbah Jumaat. Maka dia terpaksa kena tegur. Hey, khatib, Al-Ansar walaisan Nasara. Ansar bukan Nasara. Tengok baik. Kita jangan tukar. Ansar. Ansar maknanya orang Madinah yang memberi pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hajartu ilallahi wa ilaikum. Aku berhijrah meninggalkan bumi Mekah kepada Allah dan juga kepada negeri kamu ini, kerana ini yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Itulah yang dikatakan kemuliaannya orang-orang Ansar apabila mereka telah memberi tempat kepada Nabi, bila mereka telah menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah dipilih oleh Allah menjadi pendukung agamanya yang setia, menjadi pembela Islam, menjadi orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, ma jaza'u man yuhibbu illa yuhabb. Ini bahasa Arab sikit. Balasan kepada orang yang cinta, maka dia akan dicintai. Ini dia panggil, sampai kepada tajuk kita cinta berbalas. Bila kita mencintai seorang, insya-Allah orang itu akan cintai kepada kita. Oleh kerana kamu mencintai Nabi, ya Ansar, kamu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi juga mencintai kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi yang mengenangi jasa, mengambil kira pengorbanan, membalas jasa-jasa mereka dengan cara yang begitu besar. Maka oleh kerana Ansar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mencintai Ansar. Kita dah dengarkan dalam kisah sewaktu berlakunya pembahagian harta Hawazin di Ja'ranah, Nabi beri je kambing unta kepada orang Mekah. Orang Ansar celak mata tengok, kata orang berputih mata. Sehinggalah dengar cakap-cakap daripada orang muda Ansar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah jumpa keluarga dia, terlupa kat kita.
Maka Nabi panggil orang Ansar, Nabi kata, ya ma'syarul Ansar, redakah tidak kamu? Senang hati ke tidak kamu? Orang lain, mana orang yang mu'allah baru masuk Islam daripada kalangan ahli Mekah ini, aku beri dia balik ke Mekah dengan unta, dengan kambing. Wa tarji'una antum bil rasul ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu balik ke Madinah dengan Rasulullah. Dengar je kalimah ini, para sahabat Ansar menangis terlalu bergembira, kerana itulah man yuhibbu yuhab. Tulis sikit bahasa Arab, man yuhibbu yuhab. Siapa dia cinta kepada orang, dia akan dibalas cinta itu. Sebab itulah kita ni kalau nak suruh keluarga kita sayang, nak suruh isteri sayang, kita kena cinta kepada isteri. Isteri sama juga nak suruh cik abang dia sayang, kena cinta kepada suami dengan cara-cara yang baik. Itulah yang dikatakan cinta berbalas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membalas kasih sayang, curahan pengorbanan yang diberi oleh Ansar dengan begitu besar. Yang ke-8, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya sifat rahmatan lil alamin, pembawa rahmat kepada sekalian alam. Maka rahmat yang Nabi bawa kepada Ansar di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu dulu berperang. Para pelajar tanda, ahli sejarah mengatakan peperangan di antara Aus dengan Khazraj sebelum mereka menjadi Ansar selama 120 tahun. Mi'ah wa 20 sanah. 120 tahun berperang. Bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sekarang ni Allah Taala jinakkan hati kamu, kamu telah menjadi bersaudara. Masya-Allah, tabarakallah. Ini jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ansar. Bagaimana Ansar tak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini di antara tanda-tanda. Yang ke-9, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul wafa'i wal ata'i wal ihsan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat wafa, setia, jujur, pemurah, bersifat ihsan, kasihan belas dalam semua gerak kerja dia. Karena itulah orang Ansar bila terima Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi yang tidak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan bahawa cinta yang ditunjukkan oleh Ansar itu berbalas dengan cara membalas mereka dengan kelebihan-kelebihan Ansar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan bahawa hubbul ansar minal iman. Usikum bil ansar. Nabi kata, aku wasiat kepada kamu, hai umat, jagalah, berilah penghormatan dan kebaikan kepada Ansar. Masya Allah, tabarakallah. Cinta kepada Ansar tanda orang beriman. Orang yang tak beriman, orang yang benci kepada Ansar, munafik. Wal'iyazbillah. Itu berapa? Sudah yang ke-9. Yang ke-10, wa fauqu, teratas segala-segala itu, Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu sifat al-jamali wal kamal. Seorang yang sempurna sifatnya, baik tingkah lakunya, comel akhlaknya, orangnya pun comel. Orang pun comel. Sebab itulah orang tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tak puas, tak jemu. Comel orangnya. Sahabat yang bersentuh dengan tangan Nabi lembut macam sutera. Masya Allah, tabarakallah. Wangi tubuhnya seperti wangian kasturi ataupun lebih lagi. Maka setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hatinya baik, mereka akan menerima dan menyayanginya. Karena itulah Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu dalam syairnya yang masyhur telah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, ka'annaka khulaqta min kulli aibin, wa ahsanu minka lam tara qattu aini.
Orang yang lebih cantik daripada tuan tak pernah aku tengok. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Orang yang lebih cantik daripadamu tak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Itu kata-kata Hasan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tak pernah dia tengok lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begini indah, cantik, akhlaknya yang mulia, tuannya comel, maka dia dikasihi oleh orang-orang yang baik-baik. Orang yang tak baik turun malaikat langit pun tak jadi. Usahlah kita pelik dengan manusia yang tak baik. Sebab tu ada setengah orang dia tegur. Dia kata kita pendakwah ni kadang-kadang tak kena uslub yang melibatkan orang marah. Kita kata betul ke? Kadang-kadang uslub kita bawa sudah betul. Tetapi orang marah kenapa? Kerana bertentang dengan nafsu dia. Itu dimarahi. Sebagaimana uslub yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, uslub yang paling baik, yang paling comel. Tapi kenapa dia dimarahi, dimusuhi? Sebab dakwah dia bercanggah dengan kehendak nafsu puak-puak Quraisy. Tamaklah kita tilka asyaratun kamilah, 10 perkara tanda-tanda zahir yang menyebabkan berlakunya cinta dua pihak di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kumpulan Ansar, penduduk-penduduk Madinah, dan juga penduduk Al-Muhajirin yang berada bersama Nabi di Madinah. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada Al-Amrul Khafi, perkara yang tersembunyi daripada cinta berbalas ini. Apa yang terjadi? Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita lihat perkara yang tersembunyi yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah dan segala isi kandungannya daripada manusianya, hayawannya, tumbuh-tumbuhannya, batu dan kayunya, yuhibbunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pertama, setiap manusia akan dikebumikan di bumi, di tanah tempat dia diciptakan. Di tanah tempat diciptakan. Maka ketika Allah SWT nak menjadikan Adam, jama'at turbata Adam, Allah Ta'ala kumpulkan tanah Adam tu. Malaikat bagi kutip semua tempat, kan? Maka di situlah terjadinya asal kita daripada mana? Sebagian dalam sebuah hadis yang diriwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan juga lainnya, satu hari Nabi kita lalu tengok ada jenazah dekat kubur. Nabi kata, qabru man hadha? Kubur siapa ni? Qalu fulanul Habashi. Sahabat bagi tanya, ini fulan orang Habasyah ni, mari daripada Ethiopia ke Madinah. Maka dia mati di situ. Nabi kata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, siqa min ardihi wa samaihi ila turbatihi allati minha khuliq. Orang ini telah dibawa jauh mengembara daripada bumi yang dia hidup, bumi kelahirannya, daripada langit yang dia junjung, kepada asal tanah tempat kejadiannya, maka matilah dia di sini. Hadis hazal hadis rawahul Bazzar wal Hakim wa aqarrahu Az-Zahabi wa qala lahu syawahid. Maknanya asalnya dhaif tapi ada syawahid. Tapi ada hadis lain kata dufina bitinah allati khuliqa minha. Setiap orang itu akan dikebumikan di bumi asal kejadian dia. Mana kita tak tahu sekarang ni kita ni bumi mana. Adakah kita bumi Malaysia ataupun bumi di Mekah, bumi di mana, wallahu alam. Mana setiap orang tu bila nak mati, dia akan cari di manakah bumi dia. Kadang-kadang kita duduk di Malaysia, tiba-tiba yang mengamuk nak pergi ke Mekah. Sampai di Mekah mati. Saya nak pergi buat perubatan. Walahnya di Malaysia ni sudah ada doktor-doktor pakar-pakar yang hebat-hebat. Tapi rasa macam nak pergi berubat di Eropah lah. Kan? Pergi terbang sana sini, terbang. Beberapa belah jam naik kapal terbang. Rupanya
dia menunggu di mana malaikat maut sedang menunggu di sana. Disitulah turbah, tanah yang dijadikan dia duduk, dia orang Melayu tapi tanah asal dia Eropah, di barat. Nak kata apa? Itulah perjalanan hidup manusia. Maka Nabi SAW, setelah Nabi wafat di Madinah, maka dikenal pasti bahawa itulah asal kejadian Nabi SAW daripada Turbah Al-Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Turbah Al-Madinah maknanya bumi Madinah. Itu asal kejadian Nabi, tanah asal kejadian Nabi SAW. Maka dia balik ke Madinah. Dalam buku Madinah ni saya sebut satu lagi ruang dalam rumah Aisyah, ada satu lagi kubur. Boleh isi sebuah kubur lagi. Siapa yang akan diisikan di sana? Wallahu alam. Ada setengah riwayat mengatakan boleh jadi Nabi Allah Isa AS akan dikebumikan di sebelah Nabi, kerana dia kata daripada turbah al-wahidah, daripada tanah yang sama. Kita kata wallahu alam. Jadi para pelajar, penuntut ilmu, di akhir zaman ini, zaman PKP COVID ini, telah timbul banyak teori-teori yang duk mengaitkan hadis-hadis akhir zaman dengan zaman kita hari ini. Ada yang buat rekod siap dah. Mungkin kiamat akan berlaku pada 2020 berapa sekian. Ada yang sudah mengatakan Dajjal sudah nak keluar dah. Macam-macam teori. Kita kata saudara, mungkin saudara baru belajar sehari dua ni, belajar hadis, belajar sunnah Nabi SAW, ataupun kita juga sudah berasa teori kita ni hebat sangat sehingga sudah melanggar tata susila tafsiran ulama-ulama hadis yang muktabar tentang ahadisul fitan wa asyratis sa'ah, hadis-hadis fitnah akhir zaman dan alamat kiamat. Kita mengatakan berhati-hati saudara-saudara semua, sebab sudah banyak dah hadis-hadis ni ditafsir oleh orang beratus tahun dahulu, tak kiamat sampai hari ini. Jadi usahlah kita menjadi pak nujum nak mengkiamatkan pada tarikh sekian-sekian. Kita tidak tahu. Oh, dia kata tarikh Tasik Tabari sudah kering, kita kata wallahu a'lam, mungkin hujan turun sehari dua lagi penuh balik. Masa belum cukup. Bagaimana kita nak mempercepatkan kiamat itu? Maka para ulama Islam mengatakan kita usah bimbang dengan kiamat. Kiamat pasti datang. Tanda kata-kata ni. Usahlah kita bimbang dengan kiamat. Teori sana, teori sini. Kiamat pasti datang. Allah sudah bersebut bahawa kiamat itu akan datang. Tetapi yang kita nak bimbang hari ini dengan kedudukan kita hari ini. Kalau kiamat datang hari ini, ataupun mati kita, kiamat kita seorang besok, sudah adakah persiapan-persiapan yang kita nak buat? Ini asyik berteori, akhlak sudah hilang. Kita juga sibuk dengan kedatangan Dajjal. Kadang-kadang kita terlupa akhlak-akhlak yang boleh membuatkan kita menjadi manusia yang tidak berakhlak, benci kepada Dajjal, tapi akhlak kita juga bermasalah. Kita mengatakan berpada pada para jemaah sekalian. Baiklah, para jemaah sekalian, bila kita pergi kepada cinta Nabi SAW kepada Madinah tadi, maka di antara tanda-tanda yang tersembunyinya, iaitulah orang Ansar bila jumpa Nabi, la yataraddadu bi islamihim, lam yataraddad. Mana mereka tidak teragak-agak, langsung Islam. Mereka jumpa Nabi di Aqabah, di Mekah. Nabi kita kemukakan kepada mereka Islam. Mereka mengatakan, oh inilah yang kita dengar dulu ni. Ahlul Kitab duk cerita-cerita, ini dianya. Terus mereka masuk Islam. Bila Nabi kita hantar Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke Madinah, orang Madinah berduyun-duyun masuk Islam. Kita kata, Masya Allah, inilah orang yang cepat. Nabi duduk 13 tahun di Mekah, berapa orang saja masuk Islam. Nabi kita pergi ke Taif, berapa orang yang melontar Nabi SAW, bukan masuk Islam, yang lontar Nabi SAW. Maknanya jarak terlalu jauh. Yang kedua, orang Madinah. Ini cinta balas. Tadi mengapa Nabi sayang? Mengapa sekarang ini orang Madinah sayang? Qala annahum qaddamul al-kathir. Mereka orang Madinah telah menyumbang, memberikan terlalu banyak harta-harta, memberi tempat perlindungan, tempat tinggal, dan mengemukakan para syuhada untuk menegakkan agama ini yang mati syahid sudah ramai di kalangan mereka.
Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, orang Madinah sadaqu fima aqadu Rasulullah. Mereka benar apabila mereka buat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersikap jujur, tidak belot, tidak lari daripada perjanjian yang mereka buat. Mereka inilah Nabi kata, usikum bil ansar wa qad qadaw alladhi alaihim wa baqiya alladhi lahum. Nabi kata, aku wasiat pada kamu, jagalah orang-orang Ansar, mereka telah menunaikan hak mereka, yang tinggal lagi apa yang mereka akan dapat. Maka kalau tak dapat di dunia, mereka telah mendapat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan dapat syafaat Nabi di akhirat, insya-Allah. Yang keempat, Allah Ta'ala redha kepada Ansar. Fatahu sudurahum wa qulubahum qabla buyutihim. Allah Ta'ala buka dada mereka, Allah Ta'ala buka hati mereka sebelum mereka membuka negeri dan rumah-rumah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana apabila mereka jumpa Nabi di Aqabah, mereka ikat setia, halumma ilaina, ya Rasulullah, jemputlah ke Madinah, kami akan beri perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami melindungi anak dan isteri. Masya Allah, tabarakallah. Yang kelima, sadaqu fi mahabbatihim wa ikhlasihim. Mereka orang yang benar di dalam cinta mereka kepada Allah dengan Rasulnya, dan ikhlas mereka kepada perjuangan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nampak bagaimana orang Ansar ketika nak mati, contohnya Anas bin Nadar dalam peperangan Uhud, inni la ajidu rihal min duni Uhud, aku tak peduli lagi apa yang terjadi setelah aku dapat Islam itu sudah benar. Dan orang perempuan Ansar, bila dia beritahu bahawa anak dia sudah mati, dia tanya, kaifa Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menyatakan Rasulullah bi khairin. Kata makcik ini, aku tak kecil lagi, semua perkara yang berlaku selain daripada Nabi jalal, kecil, yang penting Rasulullah selamat sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, mereka radhiyallahu taala anhum aqraban nasi ila Rasulillah. Mereka menjadi orang yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di Madinah, duduk di qalb al-Madinah, duduk di tengah-tengah Madinah, di kalangan orang Ansar yang sentiasa melikungi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi petang siang malam, dalam solat berjamaah, di dalam majlis ilmu, di dalam perjuangan, di dalam jihad dan sebagainya. Yang ketujuh, orang Ansar telah meninggalkan dunia dan kedudukan, pangkat kedudukan. Mereka meninggalkan jawatan-jawatan besar semata-mata menyerahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi wafat, Ansar telah menyerahkan jawatan khalifah mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi kepada Sayyidina Abu Bakar di kalangan Muhajirin, disambung oleh Umar Muhajirin, disambung oleh Osman Muhajirin, disambung oleh Ali Muhajirin. Mereka telah menyerahkan urusan dunia ini kepada Nabi dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Yang ke-8, mereka telah bersifat dengan beberapa sifat yang baik yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Sifat al-amanah, sifat al-ikhlas, sifat al-mahabbah, dan berbagai-bagai sifat lagi. Kalau kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, bagaimana orang Ansar telah mempunyai sifat-sifat yang baik, yang begitu jelas. Kemudian yang ke-10 dah kita ni. Yang ke-9, yudafu ila zalika al-qada' ar-rabbani. Yang ke-9, iaitulah qada' ar-rabbani, ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada mereka daripada azali lagi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dan Nabi kita wafatnya di Madinah. Nabi kita disambut oleh orang-orang Madinah. Nabi kita mendapat kemuliaan, dan orang-orang Madinah juga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, ini 9 perkara campur yang pertama tadi, iaitulah asal kejadian Nabi daripada tanah Madinah. Maka jadilah 10 perkara, 10 yang zahir dan 10 yang tersembunyi. Kata di para pendakwah, bila cukup 10, dia kata tilka asyaratun kamilah, demikianlah 10 perkara yang sempurna. Maka dengan ini
banyak lagi perkara yang lain yang boleh kita korek, boleh kita cari dalam kitab-kitab yang besar, tapi cukuplah sebagai tanda cinta kita, mahabbah kita, sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kita banyak menceritakan hal Nabi dengan kisah-kisah yang baik, yang sahih. Jangan dicari kisah-kisah yang pelik-pelik untuk nak tanda cinta Nabi. Kita tak suka orang bohong kepada kita. Bagaimana kita nak berbohong ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contohnya, saya hari ni pergi satu majlis. Duduk dalam majlis, tiba-tiba orang sebut nama saya. Oh, hari ni alhamdulillah pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada Datuk Doktor kerana telah memberi sumbangan sebanyak 10 juta untuk projek kita hari ni. Saya RM10 pun tak bagi. 10 juta. Macam mana agak-agak? Mesti saya akan bantah. Tuan, saya tak pernah. RM10 belum bagi. Maknanya orang bohong pada kita pun kita tak mahu. Kalau bohong ke atas kita, melompat kita. Demikian juga jangan kita bohong ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam perkara baik. Sebab itulah mereka hadis palsu ni, dia kata kami berbohong untuk Nabi. Untuk Nabi, bukan berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata di para ulama, untuk Nabi ke pada ke atas Nabi ke, semuanya salah. Yang pentingnya kita cubalah menyatakan yang benar. Alhamdulillah, saya dah tunjuk buku 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Alhamdulillah, buku ni telah saya syarahkan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam rakaman kita, tajuk dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Bukan Nabi dengan kita, Nabi dengan para Nabi yang lain. Dan juga 2 buku kembar ini eloklah para jemaah sekalian kita baca. Dan juga untuk mencintai tanah haram Mekah juga ada di sini muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah di dunia dan di akhirat. Maka kita akhiri dan tamatlah 10 kisah ini. InsyaAllah kita sambung dalam kitab lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'alullaha ta'ala an yukrimana bimahabbatihim wal hashri ma'hum tahta liwa'in nabiyil Mustafa al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala muliakan kita, dapat duduk di akhirat esok bersama dengan Nabi dan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, duduk di bawah panji-panji liwa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dengan baginda mendapat syafaat Nabi di mahsyar, dan bersama Nabi dalam syurga nanti insya-Allah. Kami, keluarga kami, ibu bapa kami, anak-anak dan cucu dan semua orang yang kami sayangi, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tamatlah kitab kita pada hari ini, malam Jumaat 4 hari bulan 2 2021. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kitab lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.